mati yang lari kamu daripadanya, sesungguhnya ia akan menemui kamu. Kita lari pun dia akan jumpa kita juga. Mati, tuan-tuan. Kan? Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang hadir. Lalu dikabarkannya kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ada dua lah, tuan-tuan. Satu, mati. Mati ni kita tak boleh elak. Kita lari pun dia akan cari kita, jumpa kita, tuan-tuan. Itu mati. Yang kedua, peristiwa ini yang kita kena ingat mati ni sebab dia ada peristiwa selepas mati. Kita bukan mati hidup, kita ni sama dengan ikan ke, kucing ke, dengan sotong ke, udang, ada gitu. Dia ada hidup dan ada hidup selepas mati. Mungkin ini tidak ada lah dalam kaum sama bukan Islam. Kita orang Islam, kita yakin ada hidup selepas mati, hereafter. Bukan mati tu mati begitu. Jadi kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ini, summa turaddu, kemudian akan kembalikan pada mahsyar, akan ditanya di soal, ada Q&A di sana dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingatlah jadi ingat mati ni suatu ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, saya nak petik ayat lagi. Kenapa ayat ini, tuan-tuan? Kerana orang tadabbur ayatnya, orang Yahudi ni dia kata dia istimewa. Orang yang syabur, orang yang terpilih, manusia yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau dah terpilih, nak tahu kamu ni betul terpilih, matilah. Tak tahu, takut pula dia mati. Bukan. Kan? Dalam surah An-Nisa, tuan-tuan, ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Surah An-Nisa ni di mana sahaja kita berada ni, mati akan pergi. Duduk dalam pertahanan musayyadah lah, dalam apa dia terjemah tu, musayyadah dalam An-Nisa 78 apa terjemah tu? Ya, maknanya di mana jua pun kamu berada, nescaya maut akan mendapati kamu, meskipun kamu tinggal dalam benteng yang tertinggi, musayyadah. Begitu, tuan-tuan, mati. Jadi ini hadis, ini ayat Al-Quran nak menyebut tentang mati ini suatu yang pasti, ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila sampai ajal tu, tuan-tuan, tak boleh apalah mati. Dan kita hari-hari tengok orang mati di hospital, di rumah, di mana-mana. Kata pengarang panjanglah di sini disebut di Mangi. Tadi yang kedua dia kata, hari ini kita pergi mengusul jenazah orang lain, nanti pada suatu hari kita akan diusul pula oleh orang lain. Nanti. Hari ini kita pergi untuk sembahyang jenazah orang lain, nanti pada suatu hari orang ramai akan sembahyang kita pula. Begitulah, tuan-tuan. Istilah. Hari ini kita sembahyang, esok orang sembahyang kita. Gitu. Mati, benda tak boleh elak. Cuma ada hadis lain juga yang menyokong hadis ini, ialah ditanya Rasulullah SAW. Sahabat ni tanya Nabi SAW, siapa yang paling banyak mengingati kematian dan mempersiapkan diri adalah orang yang cerdas. Orang yang banyak ingat mati dan buat persiapan untuk mati itu. Dia ialah orang yang bijaksana lah, apias, cerdas. Orang yang genuis lah. Kalau tak ingat mati ni tak genuis, hebat pun naik ke bulan pun. Turun-turun tak mengucap, tak masuk Islam, tak ingat. Jadi orang yang cerdas ni, kata Nabi, orang yang sentiasa mengingati mati juga. Gitu kan. Kalau zaman saya 70-an, dulu 80-an, sebut tajuk mati ni orang kata konon lah, mana boleh sebut mati, tak maju lah mak dia. Asyik mati ya. Kita tidak begitu, tuan. Mati ini
dia mengingatkan kita akan adanya hari perbicaraan. Jadi kita menjadi orang yang baik. Betul tak? Kita tahu nak mati. Kalau kita ada hutang, kita nak bayar cepat. Betul tak? Kalau kita ada pinjam barang kawan, kita akan sentiasa berada di hadapan. Bukan melambatkan, bukan ke belakang, tuan-tuan. Itu pentingnya kita. Sebab itu Nabi kata, aksiru, perbanyakkan mengingati mati. Sebab itu dia merupakan dalam agama merupakan satu ibadah untuk mengingati mati, tuan-tuan. Dan hadis yang menyebut ini bahawa Nabi SAW memberi jaminan sesiapa yang paling banyak mengingati kematian dan mempersiapkan diri adalah mereka yang paling cerdas. An Abi Umar anhu qala kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam biasa kena. Thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'min afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'min akyas? Qala Nabi aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'da istihdadan ulaikal ityasa. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar datang berjumpa Nabi. Dia memberi salam kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Dia tanya Nabi lah. Mukmin yang ahsan. Yang paling baik, dia kata Nabi, mukmin yang baik ialah mukmin yang baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling baik, yang akhlaknya baik, akhlak adab semuanya baik. Dan dia tanya pula, yang mana yang paling cerdas? Ia menjawab, dia kembali bertanya. Lalu Nabi bersabda, yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Cantik adik. Aksaruhum lil maut, memperbanyakkan. Dia tak sebut zikrul maut dah. Aksaruhum, memperbanyakkan mati. Lil maut zikra wa ahsanuhum, dan memperelokkan, membuat persiapan selepas mati. Itulah dinama orang yang bijaksana. Bijak sini dan bijaksana. Bijak di dunia dan bijak di akhirat lah. Begitu bijaksana ni. Begitu tuan-tuan. Itu peri pentingnya kita takut akan mati, ingat. Karena kesannya tak sama, tuan-tuan. Kena ingat kan. Jadi kita tahu ada hidup semula. Hidup semula ini akan ada hisabnya, akan ada kira-kiranya. Apakah kita rasa kita lepas ke, boleh selamat ke? Kan? Sebab di akhirat itu Allah Taala sebut yaumatu bilas sarair. Pada hari itu semua akan didedahkan. Rahsia-rahsia kita di dunia ini malaikat akan dedahkan, tuan-tuan. Tidak ada yang tersembunyi. Kan? Jadi kita rasa, jadi kalau kita rasa kita tak banyak persiapan, tak banyak buat amal-amal soleh, akan sepatutnya dengan mengingati mati ini, dia akan banyak menambahkan kita ingat, takut kepada Allah Ta'ala. Kan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala, ingat, dan kalau kita buat maksiat, kita cepat-cepatlah ingat dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu pentingnya, tuan-tuan, hadis ini kepada kita. Anak kita tidak tahu bila masa, kata pengarang, kita tidak tahu bilakah nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Di tempat manakah badan kita akan terkujur sejuk kedinginan dan sudah tidak bergerak lagi. Ketika itu roh kita akan naik ke atas langit. Kita pun belum tahu lagi apakah roh kita akan diterima untuk berhimpun bersama arwah roh-roh para anbiya, syuhada dan ulama, atau akan ditolak dan dicampur ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Itu begitu, tuan. Maknanya mengingati mati ini mengingatkan kita akan amal-amal kita, banyak tak banyak, mengingatkan kita akan amal-amal soleh kita. Dan sebab yang boleh menjaminkan kita ni, satu beriman, satu amal soleh. Kalau tak ada amal soleh, tidak akan selamatlah kita, tuan. Jadi mengingati mati ini sebahagian daripada tuntutan agama, merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala.
Ada disebutlah dalam kitab ini, mengingati mati ni, berkata Sayyidatina Aisyah bahawa, wahai Rasulullah, adakah orang yang bukan syahid itu boleh dibangkit bersama-sama para syuhada? Jawab baginda, na'am, dia bukan syahid tapi dia boleh dibangkit bersama syuhada. Kita pun kalau jumpa orang mati, kita doa kan, ya Allah, mula Allah bangkitkan, mula Allah tempatkan rohnya bersama para syuhada soleh dan soleh. Itu kita doa, positif doa lah. Kata Nabi, baginda menjawab na'am, boleh, iaitu may yazkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah, iaitu orang yang mengingati mati sebanyak 20 kali pada siang dan malam. Mengingati mati 20 kali. Kita kadang tak ingat langsung ya. Anak-anak hari tu dapat gaji ya. Sekali dah tak ingat mati dah. Itu mengingati mati ni sebenarnya memberi konotasi yang baik kepada kita untuk kita buat persiapan, untuk kita sedar. Itu tajuknya begitulah. Sebab pengarang menyusun kepada kita lah. Jadi yang kedua, kata pengarang, mengingati mati adalah pencuci hati yang sangat berkesan. Hati kita ni kan kotor, berkarat. Kata siapa nama? Tanpa ada baca kitab apa ni? Ya, kitab Tabligh tu. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia kata yang menyebabkan hati berkarat ni banyak dosa, lalai daripada zikir Allah Ta'ala. Kita pun jarang zikir. Sembahyang 5 waktu 10 minit, lepas tu tak ada dah nak zikir kan. Banyak dosa, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa panca-indera, dosa hati, dosa jealous, dosa ni dua tuan-tuan, dosa fizikal dan dosa hati lah. Tamu, alumba, hasad, dengki, semuanya. Jadi semuanya ini boleh menyebabkan kita, hati kita. Jadi mengingat mati ni, kata pengarang almarhum ini, boleh menjadi pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita memasuki pintu keisapan dan kesedaran. Kita fikir, mati, hati kita leka, lalai dan seumpamanya. Saya petik satu hadis daripada Ibnu Umar. Inna hazihil quluba tasaddul hadid idza asabahul ma. Hati kita ni akan berkarat apabila seperti mana besi kena air. Besi kan kena air dah karat kan. Lama-lama karat, tak nampak besi kan. Dan nilai besi dia tak ada. Qila ya Rasulullah wa ma jula'uha. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang nak dipolishnya, nak dibersih hati tadi? Qala kasaratu zikrul mauti wa tilawatul Quran, riwayat Al-Baihaqi. Iaitu banyakkan mengingati mati dan membaca Al-Quran. Jadi kita nak baca Quran malah dah. Kan boleh baca satu muka surat sehari, 2 muka surat sehari, alhamdulillah. Tak baca, ingat matilah tu. Jadi kalau tak nak baca Quran banyak, boleh tuan-tuan. Kalau baca Qul Allah tak boleh. Tak? Kan Qul Allah kan 3 kali Qul Allah tu sama dengan khatam Quran. Jadi kan amalan lah 100 kali sehari Qul Allah. Sekejap tuan-tuan. Allah ada Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. Jangan lam yalid dia tidak mati tu huruf apa qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Baca 1 kali sehari. Sebulan kali sebulan tu. 3 kalau sebulan kali 3 kali 100, 3,000. 10 bulan. 30,000 kaya tuan-tuan, 30,000 keluar Allah Akbar. Boleh tuan-tuan, jangan. Sebab ini kata Nabi ni nak seperti mana hadid besi iza asabahul ma, apabila disentuh oleh air, besi akan berkarat. Begitulah hati kita. Apabila dosa maksiat kita tidak ingat. Sebab itu caranya kasratu zikrul maut. Banyakkan ingat mati dan juga membaca Al-Quran. Tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan. Jadi itu saya mati. Jadi ingat mati takut membuat, yang pertama ialah membolehkan kita kadang ingat kita akan satu membersihkan hati tadilah. Sentiasa membersih hati. Sebab itu
Hadis ada 2-3 tempat pasal memperbanyakkan mati. Ini kita ingat. Yang kedua kita bincang tadi mengingati mati ni, takut kita nak buat maksiat. Karena mati ni, karena kita tahu lepas mati ni hidup semula, itu kita takut. Nak lama-lama dalam buat. Jadi mengingati mati ni, kita takut membuat maksiat, mendorong kita untuk memperbanyakkan amal soleh. Dan sekaligus dia mendorong kita untuk bertaubat. Sentiasa bertaubat. Kita dah silap, kita dah salah. Hari ini pertanian aku langsung tak zikir. Duduk nak sekejap 15 minit sebelum maghrib kan. Zikirlah Allah 100, la haula wala quwwata illa 100. Betullah. Apa-apa selawat kan. Gunakanlah masa yang ada itu. Karena ini hadis ini maknanya boleh kita berada bersama para syuhada dengan mengingati mati sebanyak 20 kali pada siang dan malam. InsyaAllah saya pun tak sampai 20. Jadi malam ni kita kongsi sama lah tuan. Kita berkongsi lah tuan. Allahu Akbar. Okey, kata pengarang kita lagi, mencuci hati menyebabkan timbul pintu keisapan dan kesedaran. Kita akan berfikir dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mahu kita lakukan. Bukan hanya untuk masa 10 atau 20 tahun saja, tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh. Jadi kita nak buat amalan, kita nak buat tindakan. Kita akan fikir, bukan nak 10 tahun, kita akan berfikir apa jadi selepas mati. Ini jadi kita akan berfikir. Jadi itu menatijahkan, menghasilkan suatu tindakan kita berasaskan kepada Quran, Sunnah Nabi SAW, berasaskan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak fikir gitu, kita buat ikut dah. Kita tahu kita nak pencen 10 tahun lagi. Ni muda-muda semua lagi. Takkan tuan-tuan tak simpan duit kan? Nak pencen. Tak simpan cuti 5 sekali, cuti berapa? 5 bulan, 4 bulan. Masa saya tu 3 bulan dapat gaji penuh. Kita dah kumpul tu. Tanya bahagian kami, bahagian servis. Pencen saya berapa dah malam? Dia kata, Cik Mak, dah cukup dah? Tambah pun. Begitu. Kita pada fikir nak pencen. Kita tahu selepas pencen duit dah separuh gaji. Jadi naklah dapat, kalau 10,000 dapat 30,000 sebulan. Kalau 5,000 dapat 15,000. Contohnya kita buat persiapan. Jadi isunya dunia tu sekejap je. Jadi kita ni amal-amal ini memikir untuk kehidupan satu lagi. Ba'da maut. Sebenarnya di alam kubur kita dah selamat, belum pergi di pada mahsyar, tuan-tuan. Jadi itu perlunya kita mengingati mati ini, tuan-tuan. Pikiran kita akan pertimbangan kita menjakau negeri akhirat yang akan memakan masa jutaan tahun ke hadapan, bahkan lebih jauh dari itu. Jadi itulah orang yang maknanya sentiasa mengingati mati ini, orang yang bijaksana. Kita baca hadis tadi iaitu orang yang mengingati mati dan bersedia untuk persiapan untuk hari kemudian. Itulah orang bijaksana, tuan-tuan. Yang kedua, kalau kita tak ingat mati, kita hidup mewah begitu ya tuan-tuan, tanpa ada persiapan, kita takut kita menyesal. Ni al-taraf munafik kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata ayat Allah Ta'ala, nafkahkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum mati datang kepadamu salah seorang kamu. Lalu dia berkata, bila mati mari, masa hidup dia tak sedekah, bila mati mari, ya Allah taruhkan mati aku sekejap, aku nak bersedekah. Kita tahu pergerakan. Ini kalau kita dapat persiapan. Lepas tu dia kata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi tempoh kepadaku hingga waktu dekat supaya aku bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh dekat kita nak mati kan. Ataupun kita di akhirat kita tengok orang yang sedekah banyaknya, kelebihan seronoknya, ya Allah kembalilah aku ke dunia, aku nak sedekah. Itu tak ada dah.
Itu perlunya, maknanya mati ni dari segi positif kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang yang keduanya dia berlomba-lomba nak buat baik sebab dia tahu mati, dia nak pahala tu banyak tuan. Begitu lah. Kalau saya tengok Abdullah Al-Haddad ni, seorang ahli sufi kita dari Yaman, dia kata banyak sekali manfaat dan besarnya guna bagi manusia yang mengingati mati. Sebab sesiapa yang merasa ajalnya sudah dekat dan sentiasa mengingati mati pada sepanjang masa, nescaya dia akan bergiat bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Buat sungguh-sungguh. Bila masa tuan? Tak apalah, malam ni tak saya fikir, tak apalah. Tak ada. Kita mesti buat juga. Kita tahu biasa ada ke tak ada kita. Contohnya lah, nak tidur ni dah pukul 10. Malah lah nak baca tabah. Tak boleh. Pergi juga, berdiam mata juga. Baca tabarakan lazi. Kurang hati malam tu, dah baca. Ini adat ni, dia kata, kita akan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh di setiap masa dan meninggal kerja yang tidak berguna atau malas beramal. Kita tak akan malas, kerja-kerja tak beda, rasa tidak memberi manfaat, tidak boleh membawa pahala, apa semua kita tinggal. Itu yang penting juga mati. Kadang-kadang benda itulah yang menyebabkan kita leka, lalai, dan akhirnya sebab hati kita keras kerana kita sentiasa terbawa-bawa dengan perkara yang boleh melalai dan melekakan kita. Tapi kalau kita ingat mati, insya-Allah kata pengarang. Di samping itu, ia akan sentiasa berzuhud terhadap mata benda dunia sambil berusaha untuk mengejar kebaikan akhirat. Buat kebaikan. Ada patut sedekah 5%, 5%, 3% mengaji tu masuk tabung ke umpamanya lah. Ia akan segera bertaubat. Ini penting lagi. Dia akan segera bertaubat dari segala dosanya, kembali kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala kelakuan yang boleh menghalangnya dari berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ini penting tu. Sentiasa memilih jalan dari Allah Ta'ala. Itu mengingati mati oleh nasihat agama Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Maknanya kita akan berusaha menunggu-nunggu tuan untuk kita tahu ini halang kita daripada buat baik, kita tinggal tuan. Sebab kita tahu mengingati mati yang ini penting tuan. Jadi begitu tuan, kita isyak apa. Jadi kata di sini juga ada tulisan mengatakan mengingati mati menjauhkan diri kita dari melakukan kezaliman. Karena kita tahu kita akan dibangkit. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang yang itu menyangka, tidaklah orang-orang itu menyangka bahawasanya mereka akan dibangkitkan. Sebab tu dia takut nak buat soleh, dia takut nak tak sembahyang, dia takut nak curi tayang motor orang. Sebab dia tahu benda itu akan ditanya ada hari kiamat. Ini penting tuan-tuan. Mengingati kematian menjadi seorang itu semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tuan-tuan ingati mati kan. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena kita akan dikembalikan kepada Allah Taala tuan-tuan. Kita tak nak kita menyesal tuan. Saya cek tadi sekejap ke mana ada tanda surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tuan. Dalam surah Al-Mu'minun pada sebut juga. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ayat 99. Sehingga apabila seseorang di antara mereka itu mati, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Dia dah mati, dia tengok azab, dia minta Allah kembalikan dia ke dunia. Ini perlu kita kena ingat, jangan menyesal. Perlu kena simpan duit. Nanti pencen tak ada duit, rumah tak ada, tak siap lagi. Tak boleh tuan-tuan. Kena persiapan. Pencen tak apalah, tak ada persiapan. Betul lah ayat kita kaya, ambil duit ayat kita. Ini akhirat ni tak ada dah. Tak boleh ambil duit ayat kita dah. Yauma yabirul mar'u min akhi.
Pada hari kiamat, amok, ayah lagi, anak lagi dengan ibu lagi tak nak dekat dah, masing-masing nak selamat diri, tuan-tuan. Dia minta dengan Allah, irji'u kembali. Nah, apa dia kata? Mudah-mudahan aku mengerjakan pekerjaan yang baik yang telah aku tinggalkan. La'alli, dia minta tahu, ya Allah, kembalikan aku. Ya irji'u, rabbirji'u, kembali aku. Mudah-mudahan aku nak buat amal soleh. Dulu aku tak sempat nak buat. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau balik semula, aku lupa juga. Kalau dulu dah lupa, aku bagi umur 65, 70 tak buat. Mati, minta nak balik. Itu tuan-tuan. Dan jangan, itulah pentingnya kita mengerti mati ini supaya kita tidak menyesal. Jadi sebagai akhirnya tuan-tuan, yang kita kena mengingatkan masa depan kita yang ke depan. Kita berfikir untuk menyusul masa depan kita di alam kubur nanti, di padang mahsyar, ketika dihisab dan ketika dihadap kamah Tuhan Rabbul Jalil. Maka perlulah dibuat perancangan yang teratur untuk kita dapat selamat daripada api neraka dan mendapat keberuntungan dengan memasuki syurga dengan penuh segala kenikmatan dan kelezatan. Itulah tuan-tuan, pada malam ini lagu kita cukuplah hadir di satu, iaitu kematian adalah suatu pasti ya. Jadi kita tajuknya jadi kita jadikanlah di surau kita ni, selain daripada kita solat berjemaah dan juga tempat kita menyebarkan ilmu, dapat ilmu, tambah sikit sebanyak. Mudah-mudahan dengan mendengar hadis-hadis ayat suci ini dapat menyejukkan hati kita dan menjinakkan hati kita dengan Allah Ta'ala dan merapatkan kita dengan Ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan, rumusan ringkasnya dengan mengingati mati ini, kata pengarang, pertama pencuci hati yang sangat berkesan. Likulli syai'in thiqala. Bagi tiap sesuatu tak ada pengkilap. Polis, nak polis kasut, nak kira majlis, protokol berkilap kasut. Nak kilap hati, ingat mati banyak dan ingat baca zikir Quran, baca Quran. Allah, kena ada program lah. Dan tuan-tuan bekerja ni susah sikit lah kan. Kalau tidak, bolehlah pagi-pagi sekejap pencin, boleh tuan-tuan kan. Lepas subuh tu ada 3 tingkat saya tu ada 7-8 orang dia baca Quran. Habis isyraq balik dah, tak ada ke mana kan. Tapi tak apalah, kena ada program macam saya sebut tadi lah. Baca ingat 1-2 ayat Quran, bacalah 1 ayat kursi ke, ulang-ulang ke, Allah dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu berfikir untuk membuat pertimbangan kita tentang kehidupan kita. Bukan kehidupan di sini 10-20 tahun, tapi kehidupan kita di alam kubur, kehidupan kita di padang mahsyar. Yang ketiga, karena kita tahu bahawa dengan ini kita akan menjadi orang yang baik, orang yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kita dengan mengingati ini, kita akan jauh daripada melakukan kesilapan, kesalahan, kezaliman kepada orang dan sebagainya. Karena kita tahu kezaliman yang kita buat itu, kita akan dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya mengingati mati ini menjadi kita orang yang insya-Allah lah sentiasa hampir dekat dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, rasa saya setakat itulah kot. Kalau ada soalan, kita adalah perbincangan sikit. Isya aku apa? Boleh macam mana? Saya ambil penutup lah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah, hendaklah anda sentiasa renungkan umurmu yang pendek itu. Umur kita tak lama, 67-80 tahun ya, kan tak lebih kan. Ada seorang dua di Malaysia ni 90 tahun ya. Tak lagi. Meskipun anda rasa boleh hidup selama 100 tahun, jika dibandingkan dengan tempat tinggalmu di akhirat, kekal tak panjang. Kalau kita boleh hidup 120 tahun tak lama, kata Imam Ghazali. Mana umur kita ni pendek. Oleh itu katanya, renungkanlah dengan betapa susah payah dan hinanya anda ketika mengejar dunia. Sebulan ke atau setahun ke, dengan harapan agar anda boleh hidup senang lenang selama 20 tahun misalnya. Kerja tak semayang tak apa, halal riba tak riba semualah, kerana nak dapat senang ini. Tak lama tuan-tuan. Renungkanlah kata Imam Ghazali. Tetapi mengapa tidak anda menanggung susah sedikit masa ketika hidup di dunia agar anda merasakan kerehatan di akhirat kelak sepanjang abad lama-lamanya. Masa mahir sembahyang kita sembahyang, masa solat. Memanglah nak cari dunia itu, tapi ada masanya.
Dan cara-cara itu pun maknanya ada cara yang halal, yang berkah, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita jadikan hidup dunia ini kita rasa sudah hidup lama. Tidak lama. Kalau 200 tahun pun tak lama. Banding dengan akhirat itu lama tuan. Dikubur pun lama. Untuk kita ingat-ingat tak makin lagi. Ingat, saya ingat 30-40 tahun dulu gitulah lama. Jadi hadis ini mengajak kita untuk sentiasa mengingatkan diri kita tentang ada kehidupan selepas mati. Jadi yang kedua menjadikan kita untuk sentiasa meningkatkan amal-amal ketaatan dan seterusnya meninggalkan kita memperingat kita untuk meninggal amal-amal perbuatan maksiat dan neraka kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan maka itu kalau ada soalan ada konsisten. Alhamdulillah sambil alim nasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdika wa ala rasulika nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, ya Allah, lindungilah kami daripada hati yang tidak pernah kosong. Wa min nafsin la tasma', ya Allah, lindungilah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Tidak pernah puas, ya Allah. Allah, ya Allah, na'udzubika min du'ain la yustajab lah. Lindungilah kami daripada doa yang kau tidak terima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.